Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia pengurusi, imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama dan buat selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya, taufik dan hidayahnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung diskusi Qisasul Ghaib fi Sahih Hadis Nabawi. Kisah-kisah ghaib dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang menutup tirai bagi tahun 2022. Kita menutupnya dengan kita melihat kisah yang ke-48 ataupun hadis yang ke-48 tentang turunnya Isa alaihissalam. Sebelum kita nak melihat dengan lebih jauh nas hadis, terjemahan dan juga penjelasan serta penghuraiannya, alangkah baik kita mengulang semula apa yang sebahagian besar kita telah lalui dan menjadi sebahagian daripada pengetahuan kita tentang Nabi Allah Isa, sejarah kehidupannya dan bagaimana kesudahan hidupnya, yang memberi satu signal yang besar kepada umat di akhir zaman, yang menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah
turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum kita nak melihat hadis yang menceritakan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam ke bumi serta peranan yang diambil oleh Nabi Allah Isa, kita melihat sedikit sejarah ringkas yang berlaku kepada Nabi Allah Isa alaihissalam supaya lebih untuk kita memahami serta menghayati perjalanan kehidupan Nabi Allah Isa sehinggalah ia diturunkan oleh Allah ke bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sedia maklumi bahawa Nabi Allah Isa adalah salah satu nabi dan juga rasul yang wajib diimani, dipercayai. Nabi yang menjadi penghubung rapat kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut sejarah, sesudah datangnya Nabi Allah Isa, tidak ada lagi sesudah kedatangan Nabi Allah Isa itu melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tempoh ataupun jarak di antara Nabi Allah Isa diangkat ke langit dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam anggarannya sekitar 600 tahun. 600 tahun. Setelah daripada itu Allah melahirkan Nabi, Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Dan juga tergolong di kalangan salah seorang nabi-nabi ulul azmi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, di antaranya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Allah Isa alaihi salam ini di antara ranking nabi yang mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bermula daripada kelahirannya lagi telah membuktikan bahawa keesaan, kewujudan, kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan Nabi Allah Isa tanpa seorang bapa. Lalu digelarkan sebagai Ruhullah, Ruh Allah. Allah yang meniupkan melalui para malaikatnya ke dalam kandungan Maryam, di mengandungnya Nabi Allah Isa. Dalam tempoh yang tertentu maka dia dilahirkan. Ketika mana di alam rahim lagi Nabi Allah Isa telah menunjukkan kekuasaan Allah kepada kita. Bagaimana keupayaan Allah di luar daripada kebiasaan adat, normal manusia, khariqul adah. Seorang yang lahir ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini lahir tanpa seorang bapa, yang menjadi ghalib ataupun sunnatullah, sunnatul alam. Akhirnya seorang ke muka bumi ini mesti ada perhubungan di antara laki dan juga perempuan. Persenjawaan di antara ovum dan juga sperma. Yang disenjawakan dalam tempoh yang tertentu 8-9 bulan, akhirnya ia dilahirkan. Normal. Yang normalnya seperti mana yang berlaku kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan ketika mana ia dilahirkan dalam keadaan yang baik, sekali lagi Allah menunjukkan qudrah iradah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana ibunya menghadapi situasi fitnah yang dahsyat daripada kaumnya yang terdekat, menyatakan kaum Nabi Allah, ibu Nabi Allah Isa ini bersekedudukan
berselingkuh, berzina dengan orang, akhirnya melahirkan Nabi Allah Isa. Dan Allah nak membuktikan tidak ada yang menyentuh, tidak ada mana-mana lelaki yang menyentuh ibu Nabi Allah Isa ini. Allah membenarkan, mengizinkan Nabi Allah Isa untuk berbicara, untuk berkata-kata. Yang menjadi ghalib kebiasaan sunnah pada manusia ni yang baru lahir, tidak ada yang keluar daripada mulutnya melainkan tangisan, teriakan semata-mata. Bila dia boleh bercakap, itu satu perkara yang luar biasa, menunjukkan bahawa kekuasaan Allah sekali lagi Allah jelmakan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, sehinggalah dia diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dikurniakan dengan 1001 mukjizat yang besar-besar mengikut zaman dan juga kaum dia. Di antaranya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ini, beliau mampu menyembuhkan orang yang sakit, bahkan beliau mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang kenabian, kerasulan Nabi Allah Isa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nisa, bermula daripada ayat 157 sehingga ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min 'ilm illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Artinya, dan kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putera Maryam. Jadi antara nama lain kepada Nabi Allah Isa ini adalah Al-Masih. Dan kita belajar sebelum daripada ini, Al-Masih ini terkenal dengan dua pribadi manusia. Satu yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah, iaitu Dajjal, Masihud Dajjal. Yang kedua, kekasih Allah, Nabi Allah Masihu Isa bin Maryam Al-Qudsi. Jadi Al-Masih ada nisbahkan kepada Dajjal, Al-Masih ada nisbahkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Berpadukan ayat ini, Allah yang menyebut nama Nabi Allah Isa itu sebagai Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi Nabi Allah Isa itu putera Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, silangkan pembunuhannya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikut prasangkaan mereka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Mereka sendiri tak yakin. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, yakni ke langit. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Allah Isa sebelum kematiannya, dan di akhirat Isa itu akan mensaksi terhadap mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara jelas dan membetulkan pemahaman, doktrin, pemikiran, pegangan
orang-orang Yahudi dan juga Nasrani tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Bagaimana Allah menceritakan bahawa Nabi Allah Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang ekstrim. Seperti mana yang diklaim, yang didakwa oleh orang-orang Yahudi. Mereka masuk ke dalam satu rumah, lalu mereka menangkap seorang lelaki, menyalibnya dan membunuhnya. Dakwaan itu dibenarkan oleh sebahagian orang-orang Nasrani. Maka di sana berpecahlah orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini kepada pelbagai kumpulan yang banyak tentang penerimaan berita apa yang berlaku kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Sehingga kan dijelaskan oleh ulama, ada sebahagian daripada orang-orang Nasrani ini, mereka mengangkat Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Golongan ini disebut sebagai golongan Nasara Ya'qubiyah. Orang-orang Nasrani yang mereka menyatakan bahawa Nabi Allah Isa ini adalah Tuhan. Ada yang mengangkat Nabi Allah Isa ini sebagai anak Tuhan. Maka golongan ini disebut sebagai Nasrani Nasturiyah. Dan ada sebahagian yang meyakini bahawa Nabi Allah Isa itu Nabi utusan Allah. Allah yang ambil dia. Pada waktu tersebut mereka yakin Allah yang mengambilnya, tapi tak tahu. Sehinggalah turun ayat yang kita bacakan tadi menceritakan hakikat ke mana perginya Nabi Allah Isa dan membetulkan dakwaan sangkaan orang-orang Yahudi yang membunuh Nabi Allah Isa bahawa itulah Nabi Allah Isa. Lalu Allah membetulkan pemahaman mereka. Maka golongan ini adalah orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Isa daripada dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang ekstrim, yang didokong oleh orang-orang Nasrani, orang Kristian yang menjadi kaum kepada Nabi Allah Isa ini, dengan Allah menggantikan susuk tubuh manusia yang lain. Maka siapakah yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa itu? Dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim, yang dibawakan kisahnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang sebenarnya diserupakan dengan Nabi Allah Isa adalah murid beliau yang paling setia, yang paling muda di kalangan pengikut-pengikut beliau. Seperti mana diceritakan oleh Ibnu Abbas, ketika mana Allah ingin mengangkat Isa alaihissalam ke langit untuk menyelamatkan Nabi Allah Isa daripada dikepung, ditangkap lalu dibunuh oleh orang Yahudi ini, beliau pun keluar menuju para sahabat dia. Yang ketika itu para sahabat dia berada di dalam satu rumah, dan dalam rumah tersebut ada 12 orang sahabat Nabi Allah Isa yang disebut sebagai Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ni pengikut setia kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu Nabi Allah Isa menyatakan, sesungguhnya di antara kalian akan ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah dia beriman kepadaku. Dia cerita. Kemudian Nabi Allah Isa berkata lagi, ada di antara kalian yang akan diserupakan dengan aku. Ia akan dibunuh kerana mengambil posisi dan kedudukan aku
dia akan menjadi temanku di akhirat kelak. Nabi Allah Isa bagi hingga pada akhir-akhir kehidupan Nabi Allah Isa di dunia sebelum diangkat ke langit. Tanda-tanda awal macam kita lah. Tak ada siapa hak boleh jadi pemerintah, bentuk kerajaan, hang parlimen tergantung. Masing-masing bagi peluang, bagi masa untuk kumpul sokongan, berdokumen, berbukti SD diambil. Kita yang paling awal, kita yang pertama hantar. Seperti mana yang dikehendaki oleh Speaker Dewan, seperti mana yang dikehendaki oleh istana. The last. Sampai waktunya yang sepatutnya kita dah dapat tahu dah lepas pukul 2 tu siapa yang kat sumpah. Tiba-tiba dia enjakkan masa 24 jam semula pada keesokan hari. Hing dah pada kita. Kalau orang tahu politik ni dia tahu dah. Tidak tuan-tuan. Ni yang kata Tok Guru, masa yang dicederakan sehingga memberi menang kepada pihak yang kalah. Qasahlah macam mana sekalipun, hak kalah tu nak lagi menang tak? Lagi boleh tarik masa. Lagi boleh tambah masa kecederaan, tambah masa kecederaan. Dan kawan tu dah cukup, menang nanti. Tak salah pada siapa, tak kata pada siapa. Nak cerita dia apa dia? Hing tu. Orang yang duduk dalam politik tu dia tahu dah. Kalau macam tu keadaan, kita tahu dah keputusan dia. Cuma tak isytihad, tak keluar kenyataan je. Tapi tanda-tanda awal tu kita boleh tahu dah. Contohlah. Macam ni lah Nabi Allah Isa, bagaimana Allah nak selamatkan dia, Allah bagi hing dah dekat dia. Dia bagi hing pula kepada pengikut-pengikut dia. Dia bawa dua perkara besar kepada pengikut dia yang 12 orang ni. Ada di kalangan kamu yang satu ketika nanti akan mengkufuriku sebanyak 12 kali. Dia beriman, dia kufur, dia beriman, dia kufur. Yang sebelumnya itu dia beriman kepadaku. Dan akan ada seorang di kalangan kamu yang dia akan dibunuh kerana menggantikan tempat dan posisiku, dan di akhirat kelak aku duduk bersama-sama dengan dia. Kemudian antara para sahabat beliau tadi yang masih muda tu berdiri. Lantas Nabi Allah Isa menyatakan, duduklah engkau. Daripada 12 orang para sahabat Al-Hawariyun tadi tu, seseorang anak muda bangun berdiri. Lalu Nabi Allah Isa kata, kamu duduk. Kemudian Nabi Allah Isa kembali lagi kepada mereka. Maka pemuda tadi pun dia berdiri kembali. Maka kata Nabi Allah Isa, duduklah engkau. Kemudian Nabi Allah Isa datang kali ketiga kepada mereka. Kemudian pemuda tadi berdiri lagi buat kali yang ketiga. Lalu dia menyatakan kepada Nabi Allah Isa, aku wahai Isa. Lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Isa, seorang lelaki muda tadi ini, Nabi sebut orang muda yang akan berada di sisiku di akhirat kelak kerana menggantikan posisi aku di dunia, dia dibunuh. Maka lelaki ini bangun 3 kali. Kali yang ketiga itu disebut pada Nabi Allah Musa, aku wahai Musa. Betulkah engkau yang ingin menyerupakan diriku, menggantikan tempat aku? Tanya Nabi Allah Musa terang-terangan kepada lelaki muda. Kemudian dia pun berkata ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengubah lelaki ini merupai, menyamai rupa Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah angkat Nabi Allah Isa ke langit. Masuk orang-orang Yahudi Kristian ke rumah himpunan tadi ini. Mereka melihat Nabi Allah Musa berada di kalangan
Hak tadi 12 orang bertukar jadi 11 orang. Termasuk Nabi Allah Musa. Mereka tangkap dia, mereka salib dia dan dia dibunuh. Lalu bermulalah satu dakwah konspirasi jahat yang mengubah sebahagian besar orang-orang Yahudi ahli kitab ini yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya Isa kepada mengkufuri Allah dan juga Rasulnya Isa. Sehinggalah pada hari ini. Sebab itu sebahagian besar daripada orang-orang Nasrani ini mereka hanya menjadi pengikut yang membabi buta. Hakikat yang sebenarnya kalau mereka tahu, mereka faham, mereka jelas dan mereka melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 155 hingga 57, mereka jelas apa yang mereka sembahi, apa yang mereka yakini itu tidak benar. Mereka didustai, mereka dimomok, mereka diseleweng cara faham, pandangan dan ibadah mereka kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka masuk membunuhnya dan juga menyalibnya. Dan di situ berlaku 3 kelompok besar tadi ni. Ada yang menganggapnya sebagai Tuhan, ada yang menganggapnya sebagai anak Tuhan, ada yang menganggapnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari Alkitab kecuali akan beriman kepadanya, yakni kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat itu Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Menurut Ibnu Zaid menjelaskan ayat ini, ketika Isa bin Maryam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal, lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun orang Yahudi kecuali yang akan beriman kepada dia. Jadi kesimpulan awal yang kita boleh ambil daripada mukaddimah kisah Nabi Allah Isa ini, yang pertama sekali yang perlu kita kena faham, kita kena jelas, Nabi Allah Isa ini salah seorang daripada para nabi, para rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, yang diutuskan, yang diberikan kitab, yang diberikan syariat, yang diberikan wahyu, yang ada kaum dia yang tersendiri. Yang kedua, Nabi Allah Isa menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah, dia tidak mati sehingga kini. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit sampai satu masa dan ketikanya dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita bakal baca hadis dia nanti. Dan yang dibunuh itu bukan Nabi Allah Isa yang ketiga, tetapi adalah anak muridnya yang berkorban untuk menyelamatkan Nabi Allah Isa, lalu disalaherti oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Akhirnya mereka menyembah sebagai Tuhan. Dan menjadi i'tiqad kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Allah Isa akan turun ke bumi sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan 7 tanggungjawab dan amanah yang Allah berikan kepada dia. Yang pertama, dia turun membunuh Dajjal. Yang kedua, dia turun menghancurkan salib-salib yang didakwa sebagai alat untuk menyembah. Yang ketiga, dia membunuh babi. Menurut Dr. Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama hadis terkenal daripada bumi Syam, Jordan, dia ta'rifkan, dia menjelaskan, dia mentafsir dan mentakwilkan makna menghancurkan salib-salib dan membunuh babi itu adalah menghapuskan syariat-syariat yang diselewengkan oleh kaum dia, oleh umat dia yang terdahulu,
yang semua nak kena kembali kepada syariat Nabi SAW solid semata-mata. Tak ada dah syariat lain. Itu pembunuhan babi, menghapuskan, memecah, mematahkan salib-salib itu simbolik. Tidak ada lagi syariat agama yang lain melainkan syariat dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sesuai dengan perintah Allah, innad din indallah al-Islam. Sekarang ni orang Yahudi dakwah dia betul. Dia ada kitab. Orang Nasrani dakwah dia betul. Dia ada kitab, Old Testament, New Testament, Talmud dan sebagainya. Dan kita pun tak tahu. Bahkan kita dimomokkan untuk bertoleransi dalam agama. Mukharanatul adyan ataupun takharub madzahib. Perbandingan antara agama dan juga merapatkan mazhab-mazhab yang memang asalnya bersatu lalu diseleweng nak disatukan semula. Tak boleh. Kerana pegangan mereka tu dah salah dah. Macam mana nak masuk? Pegang mereka tu dah tak kena dah. Kena nak boleh bersama. Sebelum pihak raya kita usaha lagi. Mana hak boleh celah, mana hak boleh masuk, mana boleh berkawan, mana boleh muafakat. Lepas pilihan raya dia pilih jalan tu, tak boleh dah. Tak boleh dah nak bersama. Biar semua duduk dalam tu belakang. Kita tahu. Tu semua musuh kita belakang. Selesai masalah. Lah sebelum pilihan raya payah. Mana satu kawan, mana satu lawan, kita tak tahu. Duk niat nak kawan tapi bagi petang saya malah duk mengata kat kita kawan. Apa lagu tu? Hak kawan, hak lawan tu memang lawan. Hak kawan ni pun lawan kita lagi. Kita tak mau nak balas balik sebab nak jaga kesatuan ummah. Kita tak mau nak balas balik, kita tak mau berlaku perpecahan yang lebih besar. Cukup yang ada ni sudah. Tapi dia lepas pilihan raya dia buat ijtihad macam tu, dia buat keputusan macam tu, dia buat pilihan jalan yang macam tu, elok sila. Kita tak ada rugi apa. Sampai masa dan ketikanya dia akan kembali kepada asal perjuangan dia. Sekarang dia berada di dalam banyak persimpangan kerana yang menodai Allah Muhammad bahtera yang besar ini masih ada. Seorang nahoda yang menodai bahtera ini masih ada. Sehingga sukar untuk kita mencari titik persamaan. Titik Allah Muhammad kesatuan di kalangan kita. Allah doa kebaikan bagi umat ini. Kita berani sikit pada hari ini. Kita Allah Muhammad rasa lebih tenang, lebih kuat pada hari ini kerana kita di antara yang tertinggi ahli parlimen kita dalam parlimen Malaysia. Jadi alhamdulillah banyak suara-suara kita. Orang tak mudah pandang dibandingkan dengan 18 yang lalu. 18 pun orang takut dah. Ni sampai 49 orang. Lebih-lebih lagi. Tak campur lagi dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi datangnya Nabi Allah Isa ini menghancurkan salib-salib, membunuh para nabi, membunuh babi-babi yang ada. Sebagai membuktikan penolakan syariat dan agama-agama selain daripada Islam dan hanya menerima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang keempat, menghapuskan jizyah, yakni cukai yang menzalimi orang. Yang kelima, menghancurkan agama selain daripada agama Islam. Yang keenam, memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kita akan masuk pada hadis siri yang seterusnya. Dan yang ketujuh, menjadi imam dan hakim yang adil dengan menegakkan syariat Nabi Allah Isa, Nabi Muhammad SAW bersama dengan Imam Mahdi. Jadi itu sedikit kronologi ringkas perjalanan kehidupan Nabi Allah Isa sebelum kita melihat hadis pada malam ini tentang kisah turunnya Nabi Allah Isa. Pendahuluan kisah Isa bin Maryam tentang Allah Muhammad diutuskan pada akhir zaman. Keduanya bernama Al-Masih. Satu Masih Dajjal, satu Masih Isa. Keduanya wujud semenjak zaman yang silam. Keduanya akan diutus sebagai seorang pemuda
namun perbezaan antara keduanya sama seperti perbezaan antara bumi dan bintang, malam dan siang, api dan air. Makna kata Al-Masih Isa dengan Masih Dajjal ada persamaan padanya. Yang pertama, kedua-dua orang ni manusia. Kedua-dua orang ni muda. Kedua orang diberi nama Al-Masih. Kedua orang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pembawa kesesatan, keburukan dan tipu daya, kebohongan, yakni Dajjal. Manakala yang kedua, pembawa hidayah, kebaikan dan kebenaran, yakni Nabi Allah Isa. Yang pertama datang sebagai mencabar Allah dan Rasulnya. Takbur, angkuh di bumi dengan mendakwakan ketuhanan dirinya sebagai Tuhan. Berkumpul sekelilingnya kekuatan keburukan yang membantunya untuk menguatkan kebatilan, menyohkan kebenaran. Manakala yang kedua turun untuk menguatkan kebenaran, menghapuskan kebatilan, menolong kaum mukmin dan menegakkan agama Allah di bumi Allah. Nas hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin Nawas as-sabiq, فبينما هو أي دجال كذلك إذ بعث الله العيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق بين محرودتين واضعا كفي على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد قسمه الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحسر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرقب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاه زمهم ونثنهم فيرقب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله الطير كأعناق البخت فتحملهم فتطرهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتي وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظل بقحفها ويبارك في الرزق حتى من الإبل لا تكفي الفئام من الناس حتى من البقرة لا تكفي القبيلة من الناس
hatta minal ghanam la takfil faqidha minan nas. Sementara ia Dajjal datang dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah menurunkan Al-Masih bin Maryam, yakni Nabi Allah Isa. Lalu turun di sisi menara putih sebelah timur Damsyik Syria. Antara kedua pakaian yang dicelup dengan za'faran berwarna kuning, dengan meletakkan dua tapak tangannya atas sayap dua malaikat. Apabila menundukkan kepalanya, ia menitiskan air, dan apabila diangkatnya keluar daripada biji-biji seperti mutiara, maka tidak ada seorang kafir mencium bau dirinya melainkan ia mati. Nafasnya berakhir di mana berakhir pandangannya, maka dicarinya sehingga didapati di bab Lut, lalu dibunuhnya, yakni dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa bin Maryam didatangi satu kaum yang mereka telah dipelihara oleh Allah daripadanya. Lalu Isa menyapu wajah-wajah mereka dan memberitahu darjat-darjat mereka dalam syurga Allah. Sementara dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk memerangi mereka, untuk melindungi mereka, maka jadikanlah gunung Thur itu sebagai pelindung mereka. Dan Allah mengutuskan Ya'juj dan Ma'juj, mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Maka kumpulan pertama yang mereka melalui Tasik Tabariyah, lalu mereka meminum padanya, dan kumpulan terakhir mereka berlalu, lalu mereka berkata, sesungguhnya tasik ini pernah ada air. Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya dikepung, sehingga kepala lembu bagi seorang kamu lebih baik daripada 100 dinar bagi seorang kamu hari ini. Lalu Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah menurunkan ke atas mereka ulat yang menimpa leher-leher mereka, lalu mereka mati semuanya. Kemudian Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya turun dari tempat perlindungannya, maka mereka tidak mendapati jarak 1 jengkal di bumi, melainkan dipenuhi dengan lemak dan bau busuk. Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengirimkan seekor burung yang lehernya besar seperti unta, lalu membuang mayat-mayat itu ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan yang tidak dihalangi oleh rumah yang dibina dari tanah dan bulu, lalu membersihkan bumi sehingga menjadi seperti cermin. Kemudian bumi diseru, datangkanlah buah-buahanmu dan kembalikan berkatmu, maka hari itu jemaah dapat memakan buah delima, berteduh dengan kulitnya, dan diberkati pada air susu, sehingga air susu unta yang hampir melahirkan mencukupi 1 jemaah manusia yang ramai. Lembu yang hampir melahirkan mencukupi 1 kabilah yang ramai. Kambing yang hampir melahirkan mencukupi 1 jemaah yang ramai. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih, daripada kitab Dajjal, Sahih Muslim. Pensyarahan syarah hadis ini, sifat Nabi Allah Isa, penurunan dan tempatnya, Allah Subhanahu wa taala alam. Insya-Allah kita akan sambung pada diskusi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar basa kelemahan maha sendiri. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada fitnah yang dahsyat bagi umat di akhir zaman ini, lebih-lebih lagi fitnah Dajjal yang dibawa oleh pengikut-pengikutnya pada masa ini, pada ketika ini. Dan kita berdoa supaya kita sentiasa mendapat naungan, pemeliharaan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.